di akhirat nanti zukhruf yang lebih hebat. Jadi tuan-tuan, maka fahamlah kita. Zukhruf ini artinya perak, emas, segala yang menyenangkan hati manusia bila memandang ke arahnya. Jadi ia tidak hanya terbatas kepada perkara-perkara maddiah. Kerana contohnya seseorang mempunyai pengikut yang ramai. Pengikut yang ramai, ya, bukan keutamaan bagi kita nak hidup. Tetapi kalau Allah kurniakan kepada kita pengaruh yang ramai, itu adalah kelebihan. Semua orang bercita-cita untuk ada followers yang ramai. Itu menandakan dia sudah memiliki zukhruf. Kawan yang ramai juga zukhruf. Kenderaan yang banyak adalah zukhruf. Rumah yang banyak adalah zukhruf. Jadi surah ini, ya, Allah Ta'ala nak ajar kita, dia boleh beri kepada semua orang yang kafir kepada Allah zukhruf. Dia boleh jadikan rumah mereka bertatahkan perak daripada dalam sampai keluar. Tetapi Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah tak buat semua orang kafir begitu. Kenapa? Kerana nanti orang yang lemah iman akan berlaku kepada mereka murtad. Kerana melihat orang-orang kafir ini kaya raya, ya, jadi Allah tidak berkehendak untuk orang yang kafir kepada Allah ini kaya raya. Maka Allah jadikan sedikit daripada orang kafir kaya raya, tetapi dari kalangan mereka ramai juga yang miskin. Kenapa, ya? Kerana supaya kita faham satu perkara, dengan kemiskinan itu kadang memanggil kita kepada Tuhan. Ya, seseorang yang tidak beriman kepada Allah tiba-tiba kehilangan harta, kehilangan zukhruf, akhirnya itu dijadikan asbab oleh Allah untuk dia mencari Tuhannya. Dan kita ni, bila tengok orang yang kaya raya, kita tidak ucap bila melihat harta hebat mereka dengan ucapan, mereka dari kalangan Bani Israel yang melihat Qarun. Ini sebab Allah tak bagi semua orang kafir ini kaya. Kerana kalau semua orang kafir kaya, kita entah-entah akan tersebut apa yang disebut oleh Bani Israel segelintirnya bila melihat Qarun menonjolkan hartanya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Bila Qarun itu keluar dengan segala zinah dan zukhrufnya, telah berkata orang-orang yang berkehendak kepada kehidupan dunia yang sementara, kalaulah, ya, kita ni dikurniakan seperti apa yang dikurniakan kepada Qarun, sungguh bertuah dia itu. Ya, inilah surah yang ke-28 Al-Qasas ayat 79. Baiklah, selepas kita faham tentang nama surah ini, maka tuan-tuan dah boleh faham dah surah ini merawat apakah dalam tubuh kita. Iaitulah penyakit cintakan perhiasan, penyakit cintakan harta benda, penyakit materialistik, penyakit mahukan hidup lama di dunia. Inilah penekanan surah ini daripada awal hingga ke akhirnya berdasarkan nama surah. Jadi saya nak kongsi kepada ayah ibu, tuan-puan, adik kakak yang menonton pada pagi ini, 5 sebab seseorang wajar jatuh cinta dengan surah Az-Zukhruf. Saya nak mulakan dengan yang ringan-ringan dulu, yang ringkas-ringkas saya boleh hurai, dan mudah-mudahan kita sampai kepada yang paling penting. Ya, yang pertama sekali, surah ini memaparkan tokoh manusia yang zuhud daripada zukhruf. Hidupnya, ya, tidak mementingkan perhiasan-perhiasan ini, hidupnya mementingkan kepada agama, ya, dan mengamalkan ajaran agama. Beliau adalah Isa bin Maryam. Beliau adalah Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Ya, satu orang nabi yang terkenal sebagai seorang yang sufi, seorang yang banyak berpuasa, seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang diharuskan kerana sibuk beribadat kepada Tuhannya. Dan inilah gaya hidup murid-muridnya Hawariyun. Inilah gaya hidup guru mereka, Isa, kerana mewarisi sifat zuhud daripada bondanya sendiri Maryam alaihassalam. Jadi tuan-tuan, menariknya, inilah surah yang menyebut secara direct pada ayat 61, iaitulah Isa akan datang semula bagi mengajar
manusia yang tenggelam dengan dunia zukhruf, dunia materialistik yang kalian sudah melampau batas. Sebab itu Allah menyebut tentang Isa ibnu Maryam dalam surah ini dengan jelas. Ia menjadi tanda kepada hampirnya kiamat. Ya, Allah Ta'ala pilih Nabi Isa antara sebabnya kerana kejadian baginda sendiri, ya, kejadian baginda sendiri dalam rahim bondanya Isa adalah kejadian yang ajaib. Kejadian yang tidak memerlukan kepada asbab, yakni perkahwinan. Kerana waktu Nabi Isa ini diciptakan Allah adalah waktu manusia sangat berbangga dengan anak-anak yang ramai dan mereka sangat menggalakkan perkahwinan di sana sini, tetapi mereka lupa yang beri anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sampai ke satu tahap syirik selepas Nabi Isa ini berlaku dengan menganggap Isa itu anak Tuhan. Dah tak cukup dengan bangga dengan anak-anak, lupa Allah yang berikan anak, ya, memuja kaum lelaki, memuja kaum perempuan, memuja perkahwinan, dan yang haram itu memuja perzinaan. Semuanya berlomba-lomba mahukan anak yang ramai. Allah datangkan Nabi Isa di mana kelahirannya, kewujudannya adalah tanpa, ya, tanpa suami, tanpa disentuh lelaki, Maryam alaihissalam. Nak katanya Allah tu ada. Allah Maha berkuasa. Jadi Nabi Isa akan kembali bagi memerangi dunia materialistik, manusia yang memuja asbab, manusia yang memuja harta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratum mustaqim. Dan sesungguhnya dia, yakni Isa bin Maryam, benar-benar menjadi ilmu, petanda yang jelas, alamat kepada hampirnya kiamat, tuan-tuan. Itu nombor satu. Ya. Nombor dua, surah ini menarik. Dia beritahu, berkawanlah kamu dengan seramai mungkin kawan, tapi kawan tak ada makna kalau kamu berkawan kerana zukhruf dia. Gitu. Kalau kita berkawan dengan fulan bin fulan ataupun fulanah binti fulanah kerana hartanya, kerana kecantikannya, kerana itu dan ini, nothing di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 36 hingga 38, pada ayat 67, maafkan saya, pada ayat 67, ayat yang sangat menggerunkan, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai dahulunya di dunia, pada hari kiamat nanti sesama mereka akan menjadi musuh kecuali orang bertakwa. Ayat 67 ini mengajar kita, di dunia kita kena berkawan seramai mungkin, tetapi dasar persahabatan, dasar al-akhilla yang berasal daripada perkataan khalil, mestilah atas dasar takwa. Tadi kita sebut, ya, kawan-kawan yang baik di dunia akan bermusuh di akhirat. Siapakah mereka? Manusia-manusia yang berkawan, ya, kerana selain Allah. Mereka berkawan kerana kepentingan tertentu. Ada motif tertentu. Oh, dia ni selebriti, dia ni kaya, dia ni cantik, dia ni ada title tertentu. Ingat, dia berkawan atas dasar az-zukhruf akan menterbalikkan keadaan daripada kawan kepada musuh di akhirat nanti. Bagaimana permusuhan di akhirat nanti? Iaitulah Allah takdirkan bertemu, lalu si fulan ini akan memarahi, memurkai, akan melaknat. Kalaulah aku ni tak berkawan dengan kau dulu, aku takkan sesat. Yang tu pun respon, kau pun sama. Jadi permusuhan berlaku kecuali, ya, ini berita gembira. Allah menyebut kecuali orang yang bersahabat atas dasar takwa. Ya, jadi ada persahabatan rupanya yang Allah kekalkan sampai hari kiamat, iaitulah orang-orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Ya, ini nombor dua yang menarik tentang surah ini. Allah Taala menyebut tentang persahabatan. Ya, ialah sebab bila orang itu dia ada zukhruf, dia kaya perak, dia kaya emas, dia kaya kawan, dia sangat banyak harta, memang akan datang ramailah orang kepada dia. Tapi jaga-jagalah dengan persahabatan sebegini, dia adalah persahabatan yang tiada makna di sisi Allah. Itu nombor dua. Nombor tiga,
Tuan-tuan, surah ini sebut tentang adanya makhluk yang membisikkan pada anda, ya, dapatkan, ya, phone yang terbaru, dapatkan, ya, laptop yang terbaru, dapatkan kenderaan yang terbaru, sedangkan anda dah ada dah semua benda tu. Tetapi bisikan itu menyebabkan anda tamak, mahukan harta lebih daripada tahap sepatutnya, sedangkan makhluk ini melupakan anda daripada sedekah, melupakan anda daripada wakaf, melupakan anda daripada zakat, melupakan anda daripada adanya hak orang miskin kepada harta kekayaan anda. Siapakah makhluk ini yang mengilhamkan lebih banyak zukhruf kepada anda? Ia adalah syaitan qarin. Surah Az-Zukhruf rupa-rupanya dari ayat 36 hingga ayat 38 menyebut tentang makhluk. Setiap manusia akan didatangi makhluk yang bernama syaitan, yang menjadi qarin, yang menjadi teman, yang mengilhamkan, ya, yang mengilhamkan benda buruk itu baik, yang mengilhamkan benda tak elok itu okey untuk dibuat. Just do it, it's okay. Inilah syaitan qarin yang melalaikan kita daripada benda lebih utama, ya, iaitulah belajar agama. Kan gunakan duit itu untuk belajar agama, ataupun gunakan duit itu untuk bantu anak-anak, ya, anak-anak bangsa ni belajar agama dengan lebih baik. Jadi tuan-tuan, mari kita perhatikan pada ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatan Ar-Rahman, yakni Al-Quran, kami berkuasa untuk memberikan kepadanya syaitan, maka syaitan itu menjadi teman setianya. Para ulama kita membahaskan dengan berkata, jika seseorang itu mengabaikan zikir dan Al-Quran, maka syaitanlah yang akan rapat dan menyebabkan dia nampak benda buruk itu baik dan mengilhamkan padanya pandangan-pandangan yang salah kepada harta dan zukhruf, ya. Tetapi kalau seseorang itu sebaliknya banyak berzikir, yang akan rapat dengannya adalah malaikat. Jadi tuan-tuan, hidup kita ni kan sentiasa ada makhluk yang rapat. Pilihlah antara dua, nak malaikat ke rapat, atau kalau malaikat tak rapat, automatically memang syaitan qarin. Na'udzubillah. Setiap kita ni akan ada kawan. Maka pilihlah kawan yang betul. Adakah syaitan qarin atau malaikat Allah? Kerana Allah telah menyebut dalam surah yang ke-41, surah Fussilat ayat 30, adanya malaikat diturunkan apabila seseorang itu berzikir dan mengingati Allah. Ya, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sadaqallahul azim. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat, surah Az-Zukhruf menariknya ada doa naik kenderaan tau. Kalau saya boleh tanyalah apa doa naik kenderaan tu? Boleh sebut balik tak? Lupa. Jangan lupalah. Kena hafal doa berkenaan. Ada pada ayat 13 dan ayat 14. Subhanallah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rupa-rupanya ayat Quran, ayah ibu. Bukan sekadar doa Nabi. Ayat Quran tu yang bermaksud Maha Suci Allah, Dialah yang telah menundukkan kepada kami ini. Ini itu apa? Kalau berdasarkan ayat sebelumnya, ini itu adalah binatang berkaki empat ni. Dia tundukkan kepada kami unta. Lalu kami dapat berjalan bermusafir dengan unta yang tidak mengenal erti penat dan letih ini. Tapi unta tu dulu punya cerita lah. Sekarang unta-unta kita adalah Honda, ya, Proton, Perdana, Ferrari kalau setengahnya itu. Tak ada masalah, ada kenderaan. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, anda bermasalah, saya bermasalah apabila kita anggap
kita sampai ke sesuatu destinasi ini adalah kerana kenderaan ini. Astaghfirullahalazim. Jangan sekali-kali berkata dan beranggapan begitu, tuan-puan. Kita nak balik ke kampung ni sempena 16 September cuti Malaysia kan. Nak balik kampung pagi ni. Kita pun anggap kenderaan kita ini sebagai sebab kita sampai kepada kampung kita. Jangan berkata begitu. Orang yang berkata begitu maknanya dia tak baca doa dan dia tak faham doa yang dia baca. Kita sampai ke sesuatu destinasi ini adalah kerana makhluk yang bernama kereta ini Allah tundukkan kepada kita seperti unta kepada orang-orang Arab dahulu kala. Jadi subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Orang yang tak anggap kereta ini Allah tundukkan. Sebab apa? Kalau Allah tak tundukkan objek-objek dalam kenderaan, maka tayar boleh pecah tengah jalan. Kalau Allah tak tundukkan makhluk-makhluk mati dalam kenderaan berkenaan seperti minyak hitam, hatta minyak sekalipun, anda tak pernah tak servis, sentiasa servis kereta anda, ataupun sentiasa cuci kereta anda, tapi itu bukanlah jaminan selamat daripada kemalangan. Berapa ramai yang keretanya sihat walafiat, tetapi di tengah jalan mengantuk 2-3 saat, lalu menyebabkan kemalangan, ma'adallah. Jadi nak katanya kerana Allah tundukkan setiap komposisi dalam kenderaan berkenaan, lalu kita selamat sampai. Kita selamat sampai. Orang yang terkena penyakit materialistik, dia akan menganggap kenderaan ini zukhruf. Perhiasan yang boleh dibangga-banggakan. Tengoklah kereta saya, kereta kamu, kereta apa je. Kereta saya kereta besar, laju, senyap bila berjalan di atas jalan raya. Tak. Kita kena kata sebagaimana Nabi Sulaiman berkata, bila Allah berikan kepadanya as-safinat al-jiyad, Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman ni kuda-kuda yang hebat-hebat, yang sukar ditemui di tempat lain, yang mana kelajuannya luar biasa dan staminanya luar biasa. Tetapi apa yang berlaku? Ya, Nabi Sulaiman berkata, ya, kuda-kuda ini telah menyebabkan saya mengingati Allah Subhanahu wa taala, iaitulah inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Jadi bila dia tengok kuda-kuda tu dululah. Sekarang tengok kenderaan ni. Nabi Sulaiman kata, saya akan gunakan kenderaan ini untuk perjuangan. Allah Ta'ala yang beri. Ya memanglah saya yang beli. Tetapi yang bagi duit tu siapa? Yang memudahkan urusan membeli ini siapa? Allah. Maka apa yang Allah beri, saya syukuri. Dan bila saya syukuri, saya akan gunakan untuk menyebarkan dakwah. Macam itulah patut kita kata bila kita naik kenderaan. Allah tundukkan saya kenderaan ini. Saya tak akan menuju ke tempat maksiat. Saya tak akan bermaksiat dalam kereta. Jadi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sedangkan kami, ya, dahulunya kepada kenderaan ini, ya, dan bukanlah kami, maafkan saya, dan bukanlah kami kepada kenderaan ini boleh menguasai. Allah yang menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan bila kami naik kenderaan ini, kata Mustafa Al-Maraghi rahimahullah, sebenarnya kita sedang ambil risiko bahaya kematian. Sebab peluang untuk terdedah pada kematian adalah di atas jalan raya semasa menaiki kenderaan. Sebab itu Allah mengingatkan, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bila kita naik kenderaan, kita kena sentiasa ingat kita boleh mati pada bila-bila masa. Ya, jadi sentiasalah berjaga-jaga sepanjang perjalanan dengan ketakwaan. Sebab seseorang boleh mati di tengah jalan. Dan naik kenderaan pun mengingatkan kita pada mati. Sebab apa? Poin yang terakhir, poin yang kelima, mengenai apa yang menarik di dalam surah Az-Zukhruf. Antara yang menariknya adalah di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala membawa kisah Firaun yang bertembung dengan Musa alaihi salam. Tuan-tuan, anda akan dapati dalam Al-Quran ada banyak cerita Nabi Musa datang ke dalam istana Firaun dan berdakwah kepada Firaun. Tetapi anda tak akan jumpa cerita Musa alaihi salam dan Harun bila masuk ke dalam istana Firaun dan berkata, kami adalah Rasul Tuhan semesta alam, bebaskan Bani Israel daripada perhambaan.
Anda takkan dapati dalam Quran di mana respon audience Fir'aun dan Al-Mala' adalah ketawa terbahak-bahak kepada Musa alaihi salam dan Harun. Dalam surah Az-Zukhruf Allah Ta'ala paparkan, falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun, iaitulah pada ayat 47, ya, di mana seluruh pemimpin-pemimpin Mesir apabila Musa berkata begitu digelak ketawakan kepadanya. Kenapa begitu, ya? Kerana di pandangan mata mereka Musa terlalu miskin, papa kedana, berjubah dengan kulit kambing, dan tiba-tiba berkata dia utusan Tuhan semesta alam. Mana tak ketawanya, kerana yang ketawa-ketawa ni sudah ada pengalaman menerima kedatangan utusan-utusan daripada kerajaan-kerajaan besar, yang mana pakaian mereka luar biasa dan dikawal oleh pak-gat pengawal-pengawal yang hebat. Sebab itu Fir'aun pada ayat yang seterusnya, ayat 51, 52, 53, tuan-tuan baca, diorang perli Musa dengan berkata, falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahab. Kenapa dia ni tidak dipakaikan pada dia gelang-gelang daripada emas, baru layak nak klaim dia tu adalah utusan daripada kerajaan langit? Atau kenapa tidak dia ini dikawal oleh pegawai-pegawai dari kalangan para malaikat? Ayat 53, tuan-tuan. Nak katanya adanya manusia sampai hari kiamat yang hanya menilai fizikal. Hidupnya tidak mengenal apa yang disebut sebagai iman, agama, takwa, perkara-perkara metafizik begini. Jadi janganlah kita tergolong daripada golongan seperti Fir'aun yang sangat materialistik. Ya, mereka menghina Musa. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Adakah saya bahkan saya lebih baik daripada dia ni yang hina kedudukannya kerana Bani Israel. Musa ini Bani Israel. Wala yakadu yubin, dan dia ini nak bercakap pun bercakap tak fasih. Ya, bercakap tak fasih ini bukanlah bermakna dia pernah makan bara api ke apa. Dia tak fasih kerana penilaian Fir'aun, orang yang mendakwa dia pemimpin Bani Israel, orang yang mendakwa dia adalah pemimpin dan utusan, KPI nombor 1 dia adalah dia akan bercakap dengan fasih. Sebab Fir'aun ini sendiri adalah ahli politik yang fasih tutur bicaranya. Pemimpin-pemimpin kanannya adalah fasih bicaranya. Tiba-tiba Musa ini tak bercakap dengan fasih. Jadi bagi dia ini kelemahan Musa yang menjadi modal dia. Tuan-tuan, fasih lidah boleh bercakap pun adalah perhiasan, zukhruf. Tetapi Fir'aun tidak memahami perkara ini. Jadi inilah kisah tentang sikap materialistik tenggelam dengan zukhruf, ya, sampai jadi mutrafin, sampai jadi musrifin, yakni Fir'aun. Ya, itulah yang ke-5. Saya rasa saya nak tambah lagi 2. Ya, yang ke-6. Surah ini mengajar kita bertakwalah kepada Allah dengan populariti. Allah bila anugerahkan pada anda dan saya pengaruh yang ramai, followers yang ramai, friends yang ramai, jaga-jagalah. Kerana Allah berfirman, Allah merakamkan ucapan orang-orang Quraisy pada ayat 31, di mana waqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn azim. Alangkah baiknya sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada salah seorang, ya, orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu daripada 2 negeri, yakni Makkah dan Taif menurut para ulama tafsir. Tuan-tuan, asbabun nuzul ayat ini adalah kerana Quraisy berkata alangkah baiknya Quran ini turun. Ya, maknanya diorang nak kata Quran salah alamat. Diturunkan kepada anak yatim sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikenali sebagai orang yang berharta dan tak banyak pengaruh. Sepatutnya Quran ini turun kepada Al-Walid bin Al-Mughirah di Makkah ataupun Urwah bin Mas'ud di Taif, kerana ini 2 negeri yang mewah di tanah Arab dan terkenal di dalamnya ramai bangsawan. Ayat ni nak ajar Allah tak pilih orang yang banyak followers, pengaruh untuk diturunkan Quran. Kenapa, ya? Sedangkan kalau difikirkan dengan logik, bukankah dengan bangsawan menjadi rasul, dengan follower dia yang ramai,
pengikut yang ramai, kan lagi mudah lebih ramai masuk Islam. Bila orang yang masuk Islam, bila orang yang menjadi Rasul adalah orang kaya yang ramai pengikutnya. Bukankah itu lagi mudah untuk Islam tersebar? No. Yang menyebarkan Islam, yang mengembangkan Islam, bukan pengaruh kamu, bukan harta kamu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena dakwah kepada orang-orang berpengaruh. Islam sangat sukakan orang itu kaya. Kerana dalam Islam ada Khadijah binti Khuwailid yang kaya. Ada Abdul Rahman bin Auf yang kaya. Tetapi pada masa yang sama Islam memberikan peringatan. Kaya bukanlah sebab agama ini berkembang. Yang mengembangkan agama ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kekayaan itu adalah zukhruf, nilai tambah yang tiada salahnya jika ia ada dalam perjuangan Islam. Ya, itulah perkara yang keenam dan terakhir sekali, ya, surah ini didik kita, dan ini saya rasa kesimpulan paling penting. Menjadi kaya adalah ujian berat daripada Allah. Saya nak kaya, anda pun nak kaya, ramai orang ya mahu kaya, ya, tetapi ingat, ya, di sebalik kekayaan yang telah dikecapi, Allah akan menguji kita dengan kekayaan. Sebab itu ada dua perkataan penting dalam surah ini pada ayat 5 dan ayat 23. Yang pertama sekali musrifin, yang kedua adalah mutrafin. Mutrafin ini kaya mewah, ya, pendapatan tidak pernah berhenti. Ya, duit bekerja kepada dia, bukan dia lagi bekerja kepada duit. Tetapi sampai satu tahap dia menjadi musrifin, melampau batas seperti Firaun. Tuan-tuan ingat, bila kita ada duit, kaya raya, kita boleh dapat apa sahaja kan? Kita boleh ambil apa sahaja, kita boleh beli segala-galanya. Tetapi ingat, akan datang satu penyakit di mana duit telah menyebabkan saya dapat segala-galanya, maka saya sudah tidak perlukan apa-apa. Termasuklah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ada orang dia tak sebut di mulut, tetapi tingkah lakunya menunjukkan hidup dia tak perlukan Tuhan. Ini dia panggil istaghna. Ya, istaghna, na'udzubillah. Jadi dia rasa duit dia telah menyebabkan dia dapat segala-galanya. Sedangkan dia lupa ada benda yang duit tak boleh bantu, namanya azab Allah di lubang kubur. Ada benda yang duit tak boleh bantu, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, iaitulah azab Allah di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, ya, bila Allah Ta'ala uji kita dengan harta, berjaga-jaga. Ya, setiap hari Jumaat kita baca suratul Kahf tentang satu orang yang memiliki harta, yang memiliki 2 kebun, ya, tetapi gagal membetulkan cara dia memandang harta berkenaan. Dia tak sebut Masya Allah bila masuk ke dalam kebun berkenaan. Kawan dia tegur dia, dia buat dek, dia tak pandang pun teguran berkenaan, bahkan dia menghina kawannya berkenaan. Jadi jaga-jaga, ya, kita kena jadi pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi kan, bila bangun daripada tidur, satu orang berkata, guna duit perak ni pergi beli makanan. Subhanallah. Ini menunjukkan dia ni anak dia raja, anak bangsawan. Pergi mana-mana duit dalam tangan dah, duit perak tu dah ada dah, tak payah risaulah, anak kaya lah. Tetapi kekayaan itu tidak membunuh, ya, kepentingan yang lebih utama, yakni agama. Ya, sebab itulah maqasid syariah ini, nombor satu sekali, bukanlah hifzul mal, bukanlah menjaga harta, ya, tetapi menjaga agama, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, di penghujung siaran ini saya nak ulang semula 7 pengajaran terindah dari surah Az-Zukhruf dengan akronim ZUKH RUF. Subhanallah, ya, kebetulan, ya, terfikir akronim ini untuk mudahkan ingat, ya. Catat, buat peta-minda, sebar-sebarkan kebaikan ini di Facebook anda, di IG anda, ya. ZUKHRUF, yakni nama surah ini sendiri Zukhruf. Z adalah zuhud seperti Nabi Isa. Tadi kita dah kupas. U, ujian populariti, ujian pengaruh, ujian followers, ujian sebagai selebriti. Jaga-jaga. Yang ni saya kupas semasa menghuraikan tentang ungkapan orang-orang Quraisy. Kenapa Quran tak turun pada Al-Walid bin Al-Mughirah ataupun Urwah bin Mas'ud. Yang ketiga, K. K ni kawanlah atas dasar takwa, jangan kawan atas dasar zukhruf. Ya, kerana persahabatan
atas dasar selain Allah, selain kerana agama, selain daripada amar ma'ruf nahi mungkar adalah persahabatan yang akan bertukar menjadi permusuhan di hari akhirat. Adalah hasutan syaitan qarin. Jaga-jaga qarin ini akan sentiasa membisikkan pada anda, benda tu perlu. Sedangkan agama kata ia tak perlu. Kamu ada kewajipan, belum kamu sempurnakan dengan harta kamu. Ya. Yang kelima, rajinkan berdoa. Seperti kita ulas masa naik kenderaan. Ia menunjukkan humble. Kita merendah diri di hadapan Allah. Ya, kenderaan itu bukanlah yang menyebabkan saya sampai. Kenderaan itu hanyalah asbab. Yang menyebabkan saya sampai adalah musabab, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka rajinkan berdoa dalam segenap kehidupan kita supaya kita tidak tenggelam dengan zukhruf, ya, yang Allah Taala berikan kepada kita. Adalah ujian kekayaan. Bila Allah Taala beri kita kekayaan, jangan sampai kita rasa segalanya duit boleh lakukan. Ya, berapa ramai orang-orang yang sakit, duit tidak membantu dia. Yang akhirnya membantunya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah Firaun. Ya, Firaun itu musuh kamu. Ya, saya selalu sebut, sebagaimana saya sebut minggu lepas, Firaun sudah mati, kefiraunan belum tentu. Jadi belajarlah daripada cerita Firaun dalam surah Az-Zukhruf, ya, supaya kita tidak menjadi seperti Firaun dalam kehidupan kita. Jadi